hampir 10 tahun kot, 7-8 tahun pernah saya nak sampai ke sini. Ya alhamdulillah, itulah nikmat yang kita tak terfikir, tuan-tuan. Saya kebetulan ada urusan sikit, kemudian ke lapangan itu rupanya Allah nak bertemukan saya dan tuan-tuan semula. Dan pada malam berbahagia ini, saya ambil jalan cara mudah untuk mengingatkan saya dan para jemaah juga rintihan Allah dalam kasih pada hamba-Nya. Dalam ayat surah Al-Hadid saya baca tadi, yang saya percaya tuan-tuan pun sedia maklum. Kalau dah kasih, kalau mak ayah kasih pada anak merintih, nak oi, bila lagi nak berubah, tu ingat zaman dia kecil-kecil tuan-tuan. Ayat ni Allah merintih kepada kita tuan-tuan. Karena Allah Maha Pencipta, Dia tahu. Maka antaranya Allah sebut alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Allah menyebut sini atas orang-orang mukmin, orang beriman. Dia tak sebut oleh nas, dia tak kata manusia. Dia tuju pada saya dan tuan-tuan yang mengaku beriman. Bilakah lagi kamu wahai orang beriman secara khusyuk untuk mengingat akan Allah, wa ma nazala minal haqq, bila lagi kamu nak ikut panduan Al-Quran, mukjizat agung yang telah diutuskan pada kekasihku Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya percaya tuan-tuan dapat faham betul tak? Tetapi soalnya inilah namanya tazkirah. Kita peringat balik tuan. Masuk saya tuan. Kita kadang-kadang benar mudahnya. Jadi saya nak ambil poin sini. Mungkin dulu pernah saya datang, saya sentuh sikit kaitan dengan awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati shalah. Ibu nilaian Allah kepada kita, aulanya menentukan yang lain adalah solat. Saya percaya tuan-tuan pun tahu, umumnya tahu. Tapi kita sejauh mana kita buat mengikut syariat, panduan sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah kamu seperti mana kamu lihat aku solat. Tengok tuan-tuan, direct. Kalau urusan lain Rasulullah ada sedikit perantaraan. Tapi bab solat, orang kata bukan main-main. Ini cerita serius. Walaupun sebesar apapun kita lakukan dalam solat, pertama yunaji rabbah, kita sedang menghadap Allah. Tuan-tuan, itu bahasa Melayu. Nak pergi menghadap sultan, pakai cincai-cincai. Contoh tuan-tuan, kita cincai-cincai kan kita, ampun tuanku, main-main kona-kona gitu dah. Tak. Kalau saya dulu dengan latihan tuan-tuan, bersyukur, itqan. Inilah saja saya nak panggil semua malam ni. Kebetulan malam besok lusa kan tuan-tuan nak raihkan Madu Rasul lagi dengan tuk guru kita tu. Saya malam pun saya nak ajak tuan-tuan bersemangat. Aulanya reducekan balik. Perasaan yang lalu tu sudah jadi sebagai kita tak ada nak ubah lagi. Bagi yang dah buat, tahniah. Antaranya bila sebut sallu kama ra'aitumuni usalli, solat nak ikut Rasul. Ya, tentu tuan-tuan mudah jawab. Saya pun gitu. Nak ikut siapa lagi? Tuan-tuan. Dan ia merupakan ganjaran nilai aula dan nilai cukup besar. Dan kita dah mengaji asbab saja daripada 50 kepada tinggal 5. Tuan-tuan, subhanallah. Daripada RM50 tinggal RM5. Contoh, punya murah lah. Tak, ini tak, bukan murah. Nilai yang besar saja Allah nak hadiahkan kepada kita. Dan itulah maghfirah kasih sayang Rasul daripada kekasihnya Allah tuan. Bagi rupanya sebab tuan, Allah yang Maha Pencipta. Allah tahu sistem tu dah, kalau bahasa Melayu kata dah di Allah atur lama dah. Cuma nak ambil sebagai pelajaran tu kita belajar. Macam saya sebut cerita kaitan dengan surah Al-Fat, surah kejayaan. Inna fatahna laka fatahan mubina. Kami telah memberi kejayaan kamu padamu ya Muhammad, kejayaan yang hakiki. Apa dia tuan? Setelah Rasulullah berjuang daripada Mekah, akhirnya berhijrah. Tuan-tuan, 8 tahun berikutnya Allah anugerahkan bagi panduan dalam surah Al-Fat ini. Tuan-tuan boleh gambarkan perjuangan Rasulullah di Mekah. Akhirnya nak dibunuh. Akhirnya Rasulullah terus dengan da'i menyampaikan
ke Madinah, membina tasqif kekuatan keimanan dan membawa perjuangan negara. Allah Akbar. Coba kita renung. Nak cerita tuan, semua itu sebenarnya Allah jadikan model untuk apa? Untuk kita hayati sebagai kekasihnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Tuan-tuan Pak Kui, saya pun akui, mana mungkin kita tak kasih sayang pada mak bapak? Tuan-tuan, dengan asbab dia ada yang kita betul tak? Itu belum cerita susah payah ada lagi. Dah mak bapak kita berjuang untuk bagi didikan dan akhirnya kita membesar. Cuba renungkan tu bahawa mak bapak. Ini Allah yang maha mencipta kita. Allah Ta'ala, cuba kita renung. Tentulah paling pun jangan tak ada perasaan cinta pada Allah. Dan kita dah beriman, yakin nak berjumpa Allah. Tuan-tuan, dan tentunya model ini dalam ayat yang saya baca tadi, Allah kata, ikutilah kekasih aku. Kita nak ikut Allah, tuan-tuan pun tak nampak Allah, maka Allah datangkan model kekasihnya macam kita hidup dalam suasana kita. Ya, makan, minum, tidur dan sebagainya. Ikutlah. Ini saja Nabi ingat tuan, pasal nak raikan sambil model Rasul tuan. Malam ni dah masuk lebih kurang seminggu ni. Masuk ke malam 8 ya, malam Rabiul Awal. Cuba kita menung Allah. Termasuk saya tuan. Zalim kita. Tahu tapi tak ikut Rasul. Tahu nak mendapat ke jannah, nak dapat recommendation, nak dapat apa? Syafaat Rasul. Nak bertemu Rasul tu Haji. Allah. Kalau tuan Haji nak jumpa remaja, syarat nak kena jumpa Puan Menteri. Tapi tak ikut cakap Puan Menteri dah. Contoh. Allah. Sama-sama kita tafsirkan dengan semangat untuk orang-orang khasnya ibu kepada nilai yang kita buat, yang kewajipan hari-hari kita lakukan solat. Mudah pun. Kalau panggil budak-budak darjah 1 pun dia kadang-kadang lebih cemerlang daripada budak-budak dia dah 50 tahun dia dah. Mudah. Cuma dalam ni kena panduan ilmu mendalam. Yang dalam tu kalbun kita, hati kita. Betul tak? Tapi luar pun kita kan tak ikut sempurna. Saya kadang malu juga, tapi bila dah kawan baik, tok guru tegur lah. Ayo Ustaz, takkan nak solat? Solat pun tak berapa nak semangat. Malas. Contoh. Ini contoh kan? Mudah. Allahu Akbar. Ada. Ustaz sekalipun tak betul kena ikut. Habis Ustaz, takkan tak sah? Bukan sah tak sah. Soalnya tak dapat income ikut sallu kama ra'aitumuni usalli tadi. Tuan-tuan, tak ikut Rasul, rugi ganjaran pahala Tuhan. Keduanya maghfirah kasih sayang. Kalau mak bapak kita, kalau anak kita ni yang taat pada kita ikut kita, seorang tadi tak boleh ikut, mana yang kita sayang? Logik akalnya, tuan. Saya nak buat kisah ni untuk beri semangat untuk saya tuan-tuan. Try the best, kata awak jawab. Kita buat pernah mudah pun. Angkat tangan. Sekejap lagi saya bagi nota. Ada kebetulan ada nota. Walaupun tak dapat nak bagi semua. Sambil itu kita nak tasbih dengan semangat. Kita apa? Kita berzikir dan selawat. Dua ni jangan pisah. Kita dah mengaji. Dua ni mudah pun tuan-tuan. Tuan-tuan tak ada wudu pun tuan-tuan boleh selawat dah. Boleh berzikir tuan. Mudah. Tapi itulah kadang-kadang kita syok menyanyi dah. Contoh di zaman saya dulu, saya kenang balik buang masa ya. Bukan salah menyanyi itu, tapi kan cantik bawa lagu nasyid kan, sedap sikit kan, untuk menyentuh kalbu hati kita. Ada kaitan dengan mazharatul akhirah. Sebab tu orang tua kata, nak pergi mana? Takkan tak sedar diri lagi. Nak ikut siapa? Boleh tak? Ini sikit saya kaitkan dengan saya bawa tadi pertama surah Al-Hadid tadi, memberi semangat untuk saya dan tuan. Renungilah sebagai peringatan Allah. Allah kasih, amat kasih yang tak tergambar kita nak sebut dengan perkataan. Kalau Rasul pun amat kasih dengan kita tuan, yang maha pencipta Allah. Cuma inilah yang antara yang ulama kata perintis yang untuk kita fikir. Kalau kita fikirlah, Allah menyeru pada orang beriman. Allah yang maha mengetahui. Dia tahu dah orang beriman untuk ke jannah, betul tak? Orang kafir, na'udzubillah, betul. Maka Allah sebut alam ya'ni lillati, binakah lagi kamu wahai orang beriman, secara khusyuk niatkan Allah. Kalau sebut khusyuk, inilah min zik, ingat Allah.
Tuan-tuan, kita duk ikut orang. Orang keluar bebas, tak ingat janji nak kaya, sapu walaupun bukan ikut syariat. Betul tak? Halal haram tak fikir. Padahal tak salahnya dia kaya. Para sahabat kaya-kaya tuan-tuan. Bukan jalan-jalan. Tapi mereka tak lekat di hati. Mereka tahu hukum hakam. Tak akan ambil benda haram walaupun sebesar zarah. Kerana paman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah akan diperhitung besok. Allah. Kita tahu, tuan-tuan tahu, saya pun tahu. Tapi jangan lupa, inilah salah satu bimbingan Allah juga. Rasulullah memberi panduan. Syaitan mawujudnya memang kerja dia. Allah saja jadikan sistem itu. Syaitan menolak hakikat sombong. Betul tak? Sombong menyebabkan habis. Termasuk kita tuan-tuan. Nauzubillah. Jangan sombong, termasuk saya. Habis Ustaz, takkan tak ada sombong. Ya, sifat kita memang Allah cipta bersifat lemah tuan-tuan. Innal insana khuliqa halima. Memang Allah beritahu kami ciptakan manusia itu bersifat keluh kesah lagi kikir. Kalau saya pernah cerita dulu masa saya tak dulu, nanti lain kali lah kalau ada rezeki kita cerita mendulas. Tapi nak cerita dah, memang Allah bagi tahu pun kamu tu bersifat keluh kesah dan kikir. Kenapa kamu keluh kesah? Karena kamu telah diciptakan dengan nafsu. Dalam dada kamu ada apa? Ingredient dia nafsu. Itulah roh dalam ingredient roh tadi. Nama tuan, tapi nafsu ni indah. Tu panjang cerita tu lah. Tuan-tuan pun tahu. Kalau tuan-tuan tak ada nafsu, tak datang ke masjid. Betul tak? Sebab tu Allah nak jemput saya dan tuan-tuan besok dengan hakikat nafsu. Nafsu apa? Nafsu mutmainnatun. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Maka kata Rasulullah, carilah kamu ketenangan itu, as-salatu mutmainnatun, di dunia ini untuk kamu menuju ke jannah. Boleh tuan? Tapi cakap senang, sama-sama berjuang. Saya sedap cakap senang, saya pergi, bukan senang tak. Musuh dalam selimut syaitan. Dia buat pasukan khas. Kalau saya dengan polis itu, kita ada pasukan khas. Silap-silap di dalam masjid tuan-tuan pun ada pegawai khas. Nak cerita tuan-tuan, dia lagi cerdik. Bila kita solat je, dia malah dia hantar wakil special dia, khas tuan-tuan. Maka sebab tu kita sunat diajar oleh Rasulullah. Apa dia? Berdiri itu tenang, jangan takut, baca auzubillahi minasyaitonirrajim, baca terus. Tu kan dia oleh Rasul peringatan. Tapi kita tak sempat usaha. Allahu akbar, nak cepat. Betul, tenang-tenang. Pak Imam pun gitu juga. Pak Imam lagi kena tenang lah. Dia Pak Imam lagi lah dia kacau lah. Betul, dia pemimpin lah. Boleh tak? Tuan-tuan dan sekalian, dalam masa yang terakhir ini yang saya sekejap begitu berlalu, saya nak teruskan poin. Saya nak ajak sama-sama tuan-tuan berselawat secara ringkas, karena saya anggap saya nak ajak untuk meraihkan Muhammad Rasul, mini Muhammad Rasul. Besok lusa tuan-tuan raihkan secara rasmi kan. Pertama kita selawat secara ringkas, kemudian kita berzikir kalamullah dengan asma Allah. Tapi saya nak ingat, bila kita selawat, bila kita berzikir, jangan hanya kita sampai di mulut, dari mulut sampai di hati. Seperti mana kita diajarkan oleh Rasul SAW. Bila kita solat, baca jangan hanya di mulut, bawa ke hati. Khasnya yang wajib Fatihah umpamanya. Boleh kan? Ini kita kadang-kadang dah terlalai, dah biasa. Baca aja. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman, baca aja. Tak sampai di hati. Allah zalim tak kita tuan? Itu sama-sama saya ingat cara mudah untuk kita perbaiki. Masih ada peluang. Syukur kita tuan-tuan, kita belum khatam lagi tuan. Kita boleh dihatamkan dengan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Syukur tuan. Masih banyak kita, termasuk saya, melihat background kita. Allah zalim kita. Masih ada peluang tuan. Jadikan as-salatu taubati, perbaiki. Itulah maghfirah, pengasih penyayang Allah yang Allah ya tuan. Allah nak bagi peluang bagi kita selagi, kata orang Melayu, sekali hayat digandung. Boleh kan? Kalau yang dah pergi, itu dah khatam. Dia tak ada peluang, walaupun sebesar zarah nak beramal tak ada hidayah. Kita ni masih beruntung, tapi kena sedar diri. Tadi saya baca ayat surah Al-Hadid, Allah kata, wa ma nazala minal haq, bila lagi nak ikut Quran. Tuan-tuan pun dah yakin 100% mukjizat agung kita Al-Quran.
Ikut Al-Quran, tak pernah rugi. Jangan kata sekadar ikut Quran, tengok Quran pun dapat ganjaran besar tak? Tengok kan. Ni kita tengah handphone ya. Sebab tu tunggu saya pesan, jangan baca Quran. Kalau ada Quran yang mutlak tu, baca Quran tu terus. Jangan baca melalui handphone. Tak sama nilai dia. Keduanya frekuensi tak baik kesihatan. Nampak tak? Tapi bukan tak boleh, bukan haram pula. Tapi kesan dia lebih ala kalau ada Quran tu, ambil Quran tu. Siap cium dia tu. Dulu saya pun tak pernah faham. Arwah bapak saya kalau dia nak pergi kerja tu, orang dulu dia letak atas alam tu tinggi. Dia ambil, dia cium, letak terkolah, cium, buka tengah, dia tutup, letak balik, dia berjalan. Tak baca apa. Rupanya dia tasrif keyakinan. Itu bukan calang-calang tuan. Kalau tuan-tuan umpama tuan-tuan dapat pingat Tun Datuk Seri kan, boleh letak lebih kurang ya. Dah tak depan memang nampak buah atas kereta, buah lambang kat kereta lagi. Bangga tuan. Itu contoh Maha Suci Allah tuan. Boleh tak saya rengkang macam masa. Jadi saya nak bagi apa ni, walaupun minta maaf lah yang tak cukup tu, yang duduk depan ni kira untunglah tu, sebab tuan-tuan kena rajin duduk depan. Sebab tu cikgu dulu saya ingat dia kata kalau nak berjaya duduk bahagian depan. Kita duduk belakang boleh main lah. Jadi saya bagi dulu, mungkin saya pernah bagi kot, tak tahu lah, saya boleh lupa dah. Jadi pertama, menghayati nilai tuan-tuan dan saya. Sebab tu Rasulullah kata orang yang cerdik, orang yang sentiasa mengingat akan mati. Tuan-tuan pusing balik lah. Orang yang bodoh, tak mau ingat mati. Bila tak ingat mati, syaitan pun kepin. Hubut dunia, pulang dunia, lupa akhirat. Tapi kalau ingat mati tu kan, adat kata, tak apalah aku tak ambil, bukan aku punya. Tak apalah aku tak makan, biar orang makan sedap. Janji aku tak makan benda haram, contoh benda. Maka itulah meningkatkan salah satu fakta ulama-ulama menjadikan hiasan mereka Allahu Akbar, pandangan mereka, pandangan gambaran mereka sedang dikain-kapankan. Tuan-tuan, menjadikan mereka Islam, datang perasaan khusyuk, membantu khusyuk. Boleh tuan bedakan apa? Jadi kita semangatkan sikit sama-sama, kita selawat dan kita zikir, dan lihatlah pandangan dengan mata hati tuan-tuan. Gambar rajah yang mayat itu tidak punya tuan-tuan. Nak orang Melayu kata nak pergi mana? Hebat kau jadi sebagai apa? Fir'aun sekalipun, raja seluruh dunia pun, itulah kita yakin kita orang beriman bertakwa akan dikapankan kain putih tuan. Masa itu tuan-tuan bayangkan, Allah Akbar. Apakah hebat kita di dunia? Itulah hebat-hebat yang membawa pada Islam kita. Bila kita tengok mati, ingat mati, kita jadi manusia yang hebat menghayati hidup. Tak apalah, bos tak ada pun aku bekerja kerana Allah. Tak apalah, walaupun tak nampak hasil, tapi buat kerana Allah. Tuan-tuan boleh kias. Banyak seperti Rasulullah dan pada sahabat Sayyidina Ali menyebut sebaik-baik manusia yang sentiasa berada dalam situasi cerdik mereka adalah sentiasa mengingat akan mati, dan mereka membuat persiapan untuk mati. Iyalah tuan-tuan. Tapi adat kata kalau kita selalu ingat mati, takkan kita tak buat persiapan. Orang Melayu kata bodoh-bodoh pun kita takut gerak. Solat kita pun kita akan tak boleh, kalau aku mati dosa, baik aku pergi jemaah. Pertama rugi, keduanya ganjaran. Allah, boleh tak? Atau sikit carakah? Mari tuan-tuan, pada mengejar masa yang terhad ini. Pertama saya nak tuan-tuan tadi saya sebut apa? Bawakan tasqif dengan semangat tauhid kita. Rasanya kita selawat tadi dengan merenungi nilai Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berjuang untuk kita untuk ke jannah. Allah, kalau kita pun mengenal budi kata orang, tak ingat mak bapak kita, boleh meliti saya mata kita. Tuan-tuan, dan sebagainya. Tak payah itu tuan-tuan, kadang-kadang kita pun ada kawan-kawan berjasa telah lebih banyak infak pada kita. Bila dia meninggal, boleh melitih mata kita mengenang dia dah tak ada. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi aset. Sampai saya baca tadi Allah tu dah firman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Kamu nak
nak cinta Allah sejauh mana standar kita, ikutilah kekasih aku, semoga Allah menyintai kita. Itu nak makam tuan. Maka solat itu kita nak Allah sayang kita. Maka panduan dia, sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah kamu seperti mana kamu lihat aku solat. Rasulullah berpandu. Lahiriah ya, yang dalam dalam lagi kita nak, sebab kita nak dua-dua tuan. Yang kita tonton doa tu, Rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan nak bahagia dunia, bahagia akhirat. Tuan, kita bersama juga. Kita nak buat ikut syariat yang zahirah fiqh kita kena jaga. Yang dalaman yang dikatakan tasawuf rohanya itu lagi kita nak jaga. Kita dah mengaji, nilai kita tuan-tuan di mana? Yang tak nampak tu lah, itulah nama roh. Tuan-tuan nampak roh. Tapi tahu ada kan? Saya pun tahu. Macam saya dah buat tamsilan. Tuan-tuan tahu tak karen dengan lampu? Oh saya Ustaz, lampu lah saya cukup sayang kan. Habis kalau karen tak nak? Kau tahu. Selama ni kau duk gila dengan lampu. Benar, kau tak nampak karen. Bila karen tak ada? Contoh tuan. Sama kita tuan. Ni yang kita duk indahnya. Cinta dunia termasuk badan kita ni. Dunia kata lama. Dia diciptakan daripada turap tanah. Kita boh makeup, nak sakit sikit jumpa doktor, tak salah. Tapi mana aula? Mana lebih penting? Dalam sakit, dalam lapar, kita tak boleh makan. Tuan, sekejap lagi tuan-tuan duk kejar nak cari makan tak? Pasal lapar jasmania. Yang dalam sakit, yang lapar dalam. Inilah tuan-tuan sedang meraihkan jamuan istimewa yang disediakan oleh ahli jatuh kuasa masjid. Apa dah tuan? Al-ilmu tu nur, kata Rasulullah. Itulah makanan rohnya. Tapi kita nampak tak? Kalau tak mengaji, dia tak nampak. Pasal tak nampak tu, dia tak pergi masjid surau tu. Dia tak rasa satu kenikmatan. Tapi tahniah tuan-tuan yang selalu dah istiqamah, maka dah jadi satu kalimat tahniah tuan. Itu pun nikmat tuan. Tak apalah, kadang-kadang kita tak perasan, tapi langkah kita untuk membawa kepada kejayaan hakiki. Boleh tuan? Okey, balik pada tadi mari tengok gambar tadi. Saya sebut tadi tuan, cuba top upkan rasa di hati. Bila kita selawat, rasa Allah biar untuk dan kita pun tak masa terhad kita pendek je lah. Selawat, kemudian kita zikir sebelah tu. Boleh tuan? Mari sama-sama bawakan dengan nilai tasdid perasaan keyakinan kita nak menghadap Rasulullah. Lapaskan dengan nilai dengan rasa rohani kita tadi. Boleh kan? Allahumma salli Muhammad. Bismillah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, Ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu 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 Allah.
Alhamdulillah pada sekalian, terima kasih. Kalau ikut saya dah panjang selawat dan zikir ini, tapi kan kita masa terhad, pokoknya jadilah panduan. Tuan-tuan bolehlah, kalau yang tak biasa, ini adalah salah satu jalan-jalan perintis untuk merintih kepada Allah. Ya Allah, 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 Allah. Sebutlah, beribu kali kan, biar sampai menitis air mata kita. Pada siapa lagi lah kita nak merayu. Kemudian selawat Rasulullah SAW. Tuan-tuan pun sedang ada, gunakanlah. Apalagi cantiknya kita bangun tengah malam, duduk dalam bilik, lagi bangun. Sebab tu lama-lama ustaz-ustaz yang saya kenal, dia asing di bilik, dia masuk bilik tu siapa pun tak ada, dia ada. Anak bini di luar tidur tempat bilik lain. Dia boleh jadikan zikirullah, lepaskan rasa, menitis air mata. Masa kita zikir, kita datangkan dengan tadabbur, lintas di hati kita, minta merayu kepada Allah. Macam kita solatlah, kita rukuk, subhana rabbil azim, lintas di hati kita. Jangan kita lepas hati kita yang merintih kepada Allah. Sambil kita subhana rabbil ala wa bihamdi, kita merayu kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Hati itu, hati kita memang boleh lancar sampai beribu kali kita boleh merasai. Boleh kan? Itu sikit kaitan. Sambil tuan-tuan lepaskan zikir dan selawat tadi, gunakanlah. Bila lagi, itu saya ambil tadi surah Al-Hadid. Bila lagi kita nak merintih merayu kepada Allah, kita tahu Allah tu wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya Allah tu tahu gerak lintasan di hati kita semua. Allah tuan, bahasa Melayu kita ni banyak pembohong besar tuan. Allah tahu. Dalam solat pun kita tak bersungguh, kadang-kadang terlalai. Bila lagi kita merayu kepada Allah? Dan Allah kata kami amat dekat dengan kamu. Takkan tuan-tuan dan saya tak yakin Allah? Cuma kita mengaji tauhid, Allah tu bukan makhluk. Dia bukan dekat macam kata yang ini jauh, ini dekat. Kita tak boleh kita fikir macam tu. Dia Allah bukan makhluk, tapi Allah kata dia dekat. Yakin. Maha suci Allah. Siapa lagi lah tempat kita nak mengadu? Boleh kan? Gunakan sebagai untuk kita sama-sama tingkat tafkir keimanan kita. Ini pasal tuan-tuan dah mengaji kan, mudah sikit saya dah sampaikan. Sebab benar ni cuma kadang-kadang kita terleka dengan hub cinta dunia. Dalam solat pun kita ingat dunia kerana kita tak terlatih dari kecil. Sebab tu yang cantik dari kecil dilatih. Solat tu kamu sedang antak budallah ka'annaka tara wa illam takun tara wa innahu yaraka. Solatlah kamu, ibadahlah kamu umpama melihat Allah. Dan satu lagi, sesungguhnya Allah sedang melihat kita. Dua tu kalau kita latih dari kecil ni, dia membesar. Lama-lama dia lekat dengan keyakinan. Aku tak boleh. Mak ayah aku dah cakap jangan buat, apalagi Allah yang maha segala maha tadi. Boleh tak? Itu antara sikit kaitan dengan sama-sama kita masih peluang. Tak kira umur tuan, tak kira kita ilmu banyakkah, ilmu tak banyakkah, itu bukan persoalan. Persoalannya kita jadikan keyakinan. Kurang ilmu, wajib terus belajar. Allah yang maha pengasih penyayang. Banyak ilmu, sepatutnya banyak ilmu lagi tinggi makam. Ni zaman moden tuan, banyak ilmu lagi tak nampak moden. Itu saya sebut anak-anak sini pun hafal Quran, tapi mana dia amal? Hafal Quran dengan hebat, alhamdulillah, tapi perbuatan. Ini sebagai cabaran untuk saya tuan-tuan, untuk sama-sama kita berfikir membaiki. Kita ni masih ada ruang, boleh tuan? Dan min dia saya sentuhkan kaitan dengan solat tuan-tuan. Okey, cara ringkas tengok gambar tuan untuk peringatan. Tuan-tuan boleh bagi sedikit semangat pada ahli keluarga bahawa kita ni beruntung, kita dah mula lepas daripada bakaran api neraka. Dalam bahasa Melayu kata nikmat iman Islam. Tapi cukup tak? Tak cukup. Banyak ayat-ayat Quran mengingatkan. Mama orang mengaku beriman, tapi kita wajib nak beramal. Ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan jumpa kawan-kawan kat luar yang jenis mengabaikan solat, kadang-kadang tak solat pun, cuba cakap dia, engkau ni bukan Islam lah, mau dia bunuh lah. Nampak kan? Tapi ini panduan hakiki yang dibimbing oleh Rasulullah SAW. Dan Allah pandu pun dalam surah Al-As tu, demi masa manusia dalam kurji syarat iman dan amal. Kemudian dia suruh dakwah menyampaikan.
Allah. Okey, itu cara ringkas ya. Maka iman, syukur. Kemudian amal. Ini yang kita beramal untuk kita berjuang. Ada lebih, ada kurang. Kadang-kadang kita manusia biasa lah tuan. Teruskan perjuangan beramal. Yang jahil teruskan mencari ilmu. Dua dalam satu. Dapat keuntungan fi sabilillah kerana mencari ilmu tadi. Yang dah banyak ilmu, jangan lupa. Hang kaya, siapa bagi kaya? Kalau tak faham tauhid, atuk aku punya lah. Allah yang bagi kau kaya. Saya pun nak kaya lah. Siapa bagi kamu jadi raja? Saya pun kalau boleh nak jadi raja, bukan. Tapi Allah tak pilih saya, betul tak? Kalau pilih saya, silap-silap lagi teruk pada Fir'aun pula. Mungkin gitu ya. Maka syukur apa yang ada, betul tak? Itu contoh, betul kan? Maka amal, kemudian tadi saya pun baca ayat yang dipanggil hadis Jibril ya. Tingkatkan makam untuk menghayati dengan dalaman yang kita belajar. Nak jaga luar agak mudah sikit. Nak jaga, dah masuk. Kita sambung 2-3 minit nanti boleh tak? Pertama tuan-tuan pun sudah maklum, jadikanlah itulah sebagai peringatan untuk kita. Jangan takut dengan hakikat mendekati mayat. Sunat tuan-tuan, ziarah kubur, mendekati mayat. Lihat itulah kita. Bahasa orang utara, nak pergi mana? Baru kita ada semangat untuk nak lawan sifat-sifat mauzumah kita. Dalam antara lain yang Allah sebut apa? Wa idza kana ahadukum bis shalah fa innahu yunaji rabbah. Sesungguhnya kita tunaikan solat, saya nak kaitkan dengan ibu. Nilai perjuangan saya dan tuan-tuan. Kita dalam solat itu, tuan-tuan, sesungguhnya kita sedang berbicara dengan Allah. Cuma kita tak dapat menghayatilah dengan berbicara dengan makhluk. Tapi apa yang kita lepas tu rasai. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji bagi Allah dan hayati. Kita sedang berbicara dengan Allah, kata Rasulullah. Maka mana mungkin orang yang boleh berfikir sedang berbicara dengan bos kita sambil lewat. Salah satu Rasul kata sifat orang beriman bertakwa dia ikrar sungguh-sungguh. Maka datang sungguh-sungguh, inilah tingkatan untuk kita naik makam antaranya ihsan tadi. Oh datang, kalau tidak kita sambil lewat lama-lama dibelai oleh nafsu dan syaitan. Allah Tuhan. Sampai ketua kata orang Melayu, duduk macam tu tak berubah. Alhamdulillah. Patutnya kita lagi tua, lagi tinggi taskhih penyataan kita dengan tauhid, kita yakin dengan Allah. Sebab tu ulama tasawuf kata, jangan kamu merasai kamu sudah tua dalam mendekati diri dengan Allah. Yang tua apa tuan? Jasad saja tuan-tuan nampak tua. Roh kita tua. Roh tak pernah tua, nafsu tak pernah tua. Dan rajin. Kalau saya kata Tuan Haji ada satu budak 15 tahun nak kahwin dengan Tuan Haji, nak lah. Nafsu kata nak lah. Tetapi tengok tawalah Ustaz. Pakailah anak akal ni. Pakailah akal. Macam mana nak bagi jadi semangat muda tadi? Carilah Tunggal Ali lah. Contoh. Itulah ulama tasawuf, dia fikir inilah para sahabat tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dalam sirah. Mereka tinggi umur mereka, tapi semangat mereka tinggi dengan melebihi daripada umur mereka. Kenapa? Roh tak pernah tua. Nafsu tak pernah tua. Tetapi kata ulama dalam untuk kita mazaratul akhirat, untuk kita dekat dengan Allah. Maka untuk kita dengan dunia sedarlah diri. Faham tak? Macam kita solat, tak apalah, walaupun kaki sakit, aku pergi juga kerana inilah peluang untuk nak buat bekal akhirat. Itu contoh tuan. Boleh kan? Itu sedikit peringatan. Okey tuan-tuan, kemudian daripada ihsan tadi, antaq Allah, umpama melihat Allah dan yakin Allah sedang melihat kita supaya tinggi untuk kita bawa kalbun hati kita. Untuk kita tak lalai dengan leka dengan gangguan syaitan dan nafsu. Boleh kan? Itu cara ringkaslah. Kemudian barulah kita boleh masuk golongan takwa. At-taqwa tu jannah. Memang tuan-tuan tidak maklum. Sebab tu kita wajib pun disebut ittaqullah untuk bagi kita semangat menghayati dan masuk golongan orang bertakwa. Tuan-tuan.
Kemudian barulah kita boleh kata orang Melayu, di sana, di sini kita tak nampak merdeka hakiki. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Tengok ayat ni, surah apa yang saya catat ni, surah Al-Imran. Kata Allah, setiap manusia akan mati. Tapi betul sebab kita kena ingat, bawa semangat, ingat mati, bekerja kuat. Letih pun jadi semangat, kerana mati bukan lama pun dah. Mati sekali je. Dan lepas tu wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah, tipu daya dunia ni. Kita nak lawan dengan tipu daya dunia ni, maka itulah dikatakan kullu nafsin wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Allah akan perhitungkan, walaupun sebesar zarah, pasti Allah akan pamerkan dengan hakikat sebenarnya besok apa yang kita lakukan. Allah Akbar. Di dunia boleh sembunyi dah, orang tak tahu dah tu ya. Allah. Jadi ini menyatakan kita semangat untuk tak buat lagu walaupun orang tak nampak. Kata Allah, sekiranya kami selamatkan kamu daripada api neraka nar, maka itulah merdeka kejayaan yang hakiki. Surah yang saya rakamkan dalam surah Al-Imran 185. Secara ringkas tuan, untuk nak bagi semangat sahabat saya juga tuan, supaya kita sentiasa ingat mereka kita yang hakiki bukan di sini. Saya bertugas tanya hari akan datang mereka. Semangat jumpa kawan di pagi dan sebagai berjumpa besar sebagainya. Merdeka. Balik rumah gaduhan bini pula. Tak merdeka juga. Contoh kan, mana merdeka yang hakiki setelah kita untuk ke jannah. Tuan-tuan bayangkan, ini sebab para sahabat sampai dalam solat dia boleh tersenyum setelah dia terasa indah yang Allah kurniakan jannah tadi tuan. Allah, saya di rumah ketika dia menangis, terisa-isa merasai pengalaman dia bunuh anak, pengalaman dia masa dia jahil. Setelah dia dapat hidayah Allah, kemudian dia nilai terasa indah di syurga. Allah, itu tak ingat cerita sirah para sahabat tuan. Kita sama-sama tuan tingkatkan makam. Okey, yang bawah sekali itu ayat yang saja saya rakamkan itu sebagai nak peringat dalam surah Al-Kahfi itu. Ingat Allah mengingatkan, inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami jadikan dunia ini hiasan. Kata Allah, hiasan bukan tuan-tuan pun tahu, ambil boleh, tak ambil pun tak apa. Sebab tu Rasulullah mendidik kita, ulama kata ambil sekadar perlu je. Kita perlu tak. Akhirnya masa kita habis untuk cari harta, lupa mazharatul akhirat. Tak salah cari harta untuk bawa ke akhirat. Faham tak? Dengan silap faham. Tak cara pulanglah bekerja lillahi ta'ala, nak ke sana. Bukan nak puji orang, tapi nak bawa ke sana. Itulah kena, jangan sampai dilekat di hati. Dapat harta banyak, buang infak untuk ke sana. Kita sayang kena kedekut. Itu yang saya baca tadi. Sifat Allah ciptakan kita, innal insana khuliqa halwa. Memang sifat itu ada, saya pun ada. Saya nak derma untuk puas, untuk cari nak ingat nak bagi RM10 keluar RM50 macam tadi. Punya kedekut ada. Maka hadis inilah kita gunakan akal tak nampak saya nak orang masa terhad ni. Akal tu kita kena gunakan ikut profesional tuan, untuk ikut syariat Al-Quran dan hadis, bukan ikut akal tu nafsu dan dunia yang indah yang kita sonok ni. Tak salah dunia, bawa untuk mazharat akhirat. Saya kata gunakan akal. Kata bahasa orang Tawa, ni tak fikir-fikir kan, tak ingat mati kan, kan Islam, mencuri tak salah kan. Boleh tak? Ada contoh sebagai gunakan akal. Boleh kan? Saya tak dapat orang panjang, cuma saya nak tutup dalam sebenarnya dua ni. Yang belakang tu inilah panjang cerita, tapi cara ringkasnya tuan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu seperti mana kamu lihat aku solat. Tuan-tuan yang mana ada itu ketak kerja, cubalah menjadi kata ulama tasawuf, wajib ikut Rasul. Macam saya kata tadi contoh, tuan-tuan nak takbir Allahu Akbar, ikut sunnah Rasul apa tuan? Di antara bau dan telinga kita ni lah, lebih kurang lah. Tapi nama tu kita nak ikut Rasul. Kalau kita ada silap sikit, itu nama dia maghfirah kasih sayang Allah. Tapi niat kita Allah tahu. Kau ni betul kau ikut Rasul, angkat tangan pun malas.
Nampak kan? Itu contoh. Itu tuan-tuan tengok sini. Kemudian qiyam. Qiyam bukan antara sungguh-sungguh. Sebab apa yang saya tengok bila kita dalam penghayatan kita baca ni, alhamdulillah, kita akan boleh pegang dan kemas antara pegangan kita ni. Pegang kemas. Alhamdulillahirabbil. Habis Ustaz, yang letak atas itu mazhab lain. Kita di bawah ahli sunnah wal jamaah di bimbingan Imam Syafi'i. Inilah yang Rasulullah sebut hadis, antara perut dan dada, letak di tengah-tengah. Cantik pun tuan. Kemudian Hambali, itu mazhab lain. Hanafi, terang. Tapi saya ada satu orang tu, anda dah tukar mazhab. Dah biasa kan? Allahu Akbar. Style. Kalau saya bekerja kat mana, saya ingat macam-macam pangkat besar tu, Allahu Akbar. Nak angkat pun malah Allahu Akbar. Cik style. Mulut pun tak bergerak. Ni yang saya sempat tegur lah. Tanya, tuan tadi baca apa mulut tak bergerak? Macam biasa lah tu baca. Sah tak mulut tak bergerak? Tuan-tuan, itu penting, wajib belajar kan. Tapi nak cerita tuan-tuan, sifat tu saya pun ada sombong. Tapi inilah ilmu kita belajar. Saja Allah jadikan Azazil tu melawan Allah tadi kerana sifat sombong tu lah. Maka Allah jadikan itu panduan kita. Itulah datangnya kekasih Rasul SAW sampai direducekan segala sifat kita. Kalau Tuan Haji lah, orang pijak kepala, lama najis kat kepala je lah, tak berumur dah. Tapi Rasulullah akhirnya jadi menjulang Al-Amin, yang hebat, tak ada siapa boleh challenge. Maka kita ambil cuba hayati sifat khuluqul azim. Kita boleh buat kan? Boleh buat tak? Kawan datang tiba-tiba pun nampak, kau apa tak nampak aku? Ambil RM10 lah, pergi makan. Boleh? Boleh tak? Tapi inilah sama-sama berjuang semampu mungkin. Cuba. Apa lagi solat tuan? Awal ma yuhasabu yaumal qiyamati solat. Jadi saya kata, ibu berjuang saya dan tuan sama-sama kita hayati. Macam saya sekarang ni, Allah uji sakit lutut sampai tahap jadi baby 60 hari. Allah uji tuan-tuan, sakit lutut, pegang tangan, akhirnya syukur bila sihat. Saya tak tahu cerita tuan. Saya pergi beli air pun thank you very much Allah. Asus nikmat. Tu, rupanya susah dulu, senang tu. Kemudian saya dapat sikit-sikit, orang boleh kata tip-tip, macam seolah Allah beri peringatan dalam saya berada dalam perjalanan sakit tu. Antaranya tuan-tuan termasuk saya, benar kita dah buat mudah. Salah satu saya nak kongsi, salah satu, jangan abaikan baca Fatihah dalam solat sehingga tak sampai di hati. Cuba try the best daripada awal. Alhamdulillah. Sebab tu wajib, kata ulama tasawuf, wajib belajar bahasa Arab. Fatihah bahasa Arab. Boleh tak? Cuba bawa. Sebab tu baca Fatihah jangan akan kabur. Tuan-tuan. Bukan ayat lain tu mesti nak kabur tak. Maksudnya main dia Fatihah. Ibu Quran, kalam Allah. Kalau kita boleh hayati, faham faqih dengan Quran, Allah menitis saya baca. Boleh tak tu sikit. Jadi keduanya tuan-tuan dah tengok gambar tu, letak tangan sungguh-sungguh, kemudian rukuk macam nombor 7. Saya pada masa nak kerja tak dapat nak tunjuk model kan. Segala mampu buat try the best. Kalau tuan-tuan tak mampu, nama dia Rosah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tahu, tapi jangan tipu diri sendiri. Nak rukuk macam mana Ustaz? Dah daripada berpuluh tahun merokok, bongkok sabut, tak boleh. Buat, nak ikut Rasul, cuba yang termampu. Boleh tak? Maka yang terbaik, yang muda-muda ni, macam gambar tu, macam nombor 7 tu, jangan pombong di kebelakangkan pombong tu. Kan? Ikut. Memang susah kalau tak dilatih. Yang kita yang berumur ni ada masalah, buat sekadar mampu tadi. Allah tahu. Niat kita nak ikut yang terbaik. Okey, macam tadilah, angkat tangan. Kemudian yang masalahnya sujud. Sujud ni dia punya landasan dia, sepatut satrah dia patutnya 3 hasta. Kita hari ini ada masalah sikit, setengah tempat tu lagi pendek juga. 3 hasta, kalau kita tinggi, kita terpaksa sujud dengan bongkok.
Kalau saya jadi Perdana Menteri besok, saya akan arah Majlis Syura beli yang 3 hasta satra. Faham tak? Kalau jadi Perdana Menteri tapi kita buatlah sekadar mampu. Tapi kalau sunat, kita boleh bebas. Rokoklah ikut ikut dalam gambar ni. Saya tak pernah uraikan penonton tengah. Kemudian lebih kurang, kemudian bagi salam. Benar mudah pun kadang-kadang kita boleh fail. Kalau kita tak terlatih, kita tak dapat ilmu dengan sempurna. Antaranya bagi salam tu merupakan satu natijah penutup. Tadi kita dengan takbir kan, buat sungguh-sungguh. Kalau nak berat panjang, bagaimana fakta-fakta dia punya aura, frekuensi kita dengan Kaabah kita. Bukan sia-sia tuan, tapi tak nampak. Okey, bila bagi salam tu tuan, bagi salam tu dengan tadabbur hati kita. Dah kita habis baca tahiyat tadi, Assalamualaikum. Niat kita lintas hati. Aku bagi salam seluruh makhluk yang telah banyak memberi jasa padaku. Manusia kayu-kayan yang kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Palang pusing ini sampai 180 darjah. Kalau tak biasa memang sakit, dia tegang. Tuan-tuan, dia tegang. Tuan-tuan, niat kita nak ikut Rasul. Buat sekadar mampu, tapi dengan tinggi. Apa tuan-tuan? Sebab tu Rasulullah sebut, as-salatu sihatun. Solat tu menyebabkan kamu jadi sihat. Allah Akbar. Kalau nak tunjuk tuan-tuan, satu-satu sebab orang dulu hebat tuan, tak payah pergi jogging tuan. Solat sampai beratus rakaat. Lama-lama menjadi cinta dengan indah badan sihat. Tapi syarat ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh tuan cara ringkas, ampun maaf, saya mengejar masa tak dapat saya nak berapa yang hebat. Cuma soalannya tuan nak peringat semula pada tuan dengan penuh ikhtiar buat kerana Allah dan Rasul. Boleh tuan? Sebelum saya tutup tuan dengan izin saya memang mengajar di wilayah Selangor ni daripada dah 7-8 tahun setelah saya bersama tuan. Saya ada bawa hadiah kepada jemaah sunnah Rasul Habbatus Sodak 9 dalam 1. Syarat ada syarat tuan dan hadiah menderma untuk Ma'at Tafiz Al-Khariyah Baling Kedah. Saya letak tong dengan izin dekat luar sana. Tuan-tuan derma RM10 boleh ambil hadiah. Minum nanti lintas di hati, ya Rasulullah, aku minum kerana-Mu ya Rasulullah. Karena hadis sahih Rasulullah kata, ambillah kamu Habbatus Sodak penyembuh berbagai penyakit kecuali maut. Saya dapat pujian macam-macam tuan. Bahawa ni orang COVID kena telefon, terima kasih banyak Ustaz. Saya kata ini kerja Allah, saya pun tak tahu. Walaupun nampak nilai rendah, tapi Rasulullah sebut penyembuh berbagai penyakit kecuali maut. Cuma kita adunkan ekstrak sunnah, umpama ekstrak madu, badak, kismis, jadi sedap sikitlah. Jadi macam minum kopi tuan. Dia ada kat luar. Kalau tuan-tuan ada rasa sedap suka, tanya, telefon saya boleh post. Saya ada post jadi macam bisnes lah. Sebenarnya RM10 tuan-tuan derma tu ada kolin sikit untung. Kalau bahasa berniaga itu bukan berniaga habis tangin, tapi berkat Alhamdulillah setakat. Itu saya kempen tu, saya letak kat luar. Kalau tak cukup adalah cerita saya. Tuan-tuan niat bukan jual beli, tak payah akad. Tuan-tuan derma untuk Ma'at Tafiz RM10 boleh ambil hadiah satu. Tapi jangan ambil 2 pula. Niat tak nak ambil, tak nak ambil. Alhamdulillah. Kamsia. Terima kasih banyak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana ya Allah futuhal 'arifin. Allahumma zidna ilma fahum la ya'lamun. La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minadh dhalimin. Allahumma yassir wa la tu'assir. Innaka ala taysiril 'asir. Alaika as-sirabi bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahirabbil alamin.